kita kembali dalam slot kita, iaitu sayonara jahiliah. InsyaAllah semua orang dah well fed, dah kenyang. Baik, jadi kita recap balik. Dalam slot pertama tadi kita telah mengenal apakah itu virus jahiliah, kan? Jadi sekali lagi nak ingatkan bahawa kita dah kenal pasti 4 jenis jahiliah yang telah disebutkan dalam Al-Quran, iaitu semangat jahiliah, berhias secara jahiliah, sangkaan, betul, sangkaan jahiliah, mana tadi, dan dan undang-undang jahiliah. Jadi bila kita dah tahu semua tu, dan tadi saudara Akif pun dah jelaskan macam-macam lah jelaskan. Contohnya macam Amru bin Jamuh dan Wanat. Jadi kita dah, insyaAllah semua kita dah kenal pasti lah apakah itu jahiliah. Dan untuk slot yang kedua ni, kita nak kenal pasti macam mana nak mengatasi virus jahiliah ni, InsyaAllah. Jadi kalau semua orang dah ready, dah clear minda, boleh jemput Saudara Akif untuk meneruskan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari semua. Kalau semua apa? Well fed. Suka dengan dia cakap well fed. Fed and well. Okay, insyaAllah. Jadi harapnya apa ni? Apa yang kita makan tadi tu insyaAllah membekalkan energi untuk kita terus membuka mata kan. Kan apa? Perut makin berat, insyaAllah mata makin ringan. Jangan mata berat kat jadinya insyaAllah Azul dah Azul kan? Dia dah recap sikit, so insyaAllah kita boleh teruskan kot. Jadi kalau tengok kat handout tu, Alhamdulillah nampaknya kita dah sampai separuh. Ada 2 page sebenarnya, bukan satu kan. Kita dah sampai separuh dan kita tengok pada point boleh terangkan? Boleh. Kita kepada point meninggalkan jahiliah. Jadi kalau ikut kertas tu, dikatakan justru itu setiap mukmin tidak cukup sekadar untuk mengaku bahawa dia beriman dengan Allah SWT dan Rasulnya sahaja, bahkan menjadi kewajipannya untuk membentuk diri dan kehidupannya dengan manhaj Islam. Dan poin yang penting ialah dia mestilah meninggalkan jahiliah secara total. Dia tengok poin dia mestilah meninggalkan jahiliah secara total. Saya dengar pun macam berat kan, tinggalkan jahiliah. Memang dia bukanlah satu benda yang kita boleh, kita tahu benda ni jahiliah kan, tinggal semua terus kan. Memang perubahan daripada sebab benda tu dah jadi macam sebahagian hidup kita, setengah perkara kan. Kita dah lama daripada kecil lagi memang suka bila main game kan. Memang sehari kalau tak main game berjam-jam tak boleh kan. Daripada kecil sampai masuk U kan, daripada Adikah dia masuk U kan, sehari tak boleh tak main game berjam-jam kan. Jadi walaupun kita tahu benda tu main game ni jahiliah kan. Jahiliah tak? Dia sampai kita nak cakap main game ni jahiliah pun susah kan. Sebab dia dah jadi memang dah sebati. Dia dah jadi rutin hidup kita. Dia dah berdarah daging.
Itu contoh main game kan. Lagi apa lagi? Kalau benda-benda yang kita suka kan. Contoh tengok bola kan. Tengok bola je dia. Tak kan? By default tak kan? Ya. By default tak. Tapi kerana macam ni jadi jahiliah. Betul ke by default dia jahiliah? So apa perkara ni dia jadi boleh. Sama. Apa? By default okey. Tapi sebab setengah benda dia jadi jahiliah. Bukan by default dia jahiliah. Tapi sebab setengah benda boleh. Bukan macam tu. Ke tak ada beza? Tu tanya tu yang ada satu. Kira by default boleh lah. Kira sebab apa yang buatkan dia jahiliah? Asabiah. Tuan-tuan. Orang gaduh-gaduh kan? Punya komen you dengan Arsenal. Kan? Arsenal, Chelsea apa lagi kan? Manchester City kan? Saya kalau sisters tak dapat relate sangat tapi ada sikit. Kayaknya nampak macam dah ni lagi ramai ya. Betul tak? Tadi nampak belah ni lagi ramai. Tapi lepas makan ni nampak banyak lagi ramai. Semua orang besar. Okay, macam contoh pasal tu lah, pasal Sophia tadi kan. Kadang-kadang lah buka page-page kan ada kan, menyokong kelab Man U, menyokong kelab Arsenal kan. Yang itu pun banyak orang carut kan. Betul tak? Ke luar tak ada buka, lama kantoi. Tapi kita lihat Sophia tu. Dan tadi kita bincang pasal kita melebihkan Allah dan Rasulnya, melebihi segala-galanya kan. Tapi apa yang berlaku ialah kita sanggup untuk bangun pagi untuk tengok bola. Tapi dia respon dia belas ni. Tapi tu lah. Kalau tak ada bola tak bangun pun. Macam mana? Betul? Betul? Allah terasa kan? Itu tujuan program ni untuk bagi terasa kan? Itu satu contoh tengok bola. Kamu dah pasal tinggalkan jalan saya total. Jadi benda yang dah berdarah daging, yang dah sebati kan? Memang susah nak tinggalkan. Tapi apa yang penting ialah kita nak berubah. Kita bukanlah bila kita kata secara total, bukanlah hari ni kita nak berubah, esok tinggalkan terus kan. Itu kalau macam tu bahaya. Kalau boleh pun dia tak tahan lama lah. Dia terkejut kan. Dia kena slow-slow kan. So yang penting ialah perubahan tu ialah perubahan yang slow-slow. Tapi yang poin yang utama ni ialah dari segi persediaan kita nak berubah tu, kita kena nekat betul. Kita kena, aku nak betul-betul nak berubah kan. Kita tak berubah terus, tapi perasaan nekat memang nak berubah tu, maknanya persediaan nak berubah tu kena betul-betul lah. Dia bukan kita kata memang aku nak berubah kan, tapi kena slow-slow kan. So kita main game kan, tengah-tengah main tu tak boleh jahiliah. Tapi kalau aku tinggal terus, bahaya tak awak main ni kan. Main gitu kan. Mainnya tak betul-betul nekat nak berubah kan. Macam memang slow-slow, tapi memang kita kena betul-betul bersedia dan betul-betul nekat kan nak berubah kan. Itu satu poin. Nak berubah secara total memang slow-slow, tapi persediaan tu kita kena nekat betul-betul nak berubah. Tak kisahlah kan, kalau tak ada yang terasa, mungkin relate dengan contoh sendiri kan. Apa jahiliah yang kita ada, yang kita rasa susah nak tinggalkan tu, nekat dan cuba berubah slow-slow. Kalau berubah terus kan, orang lain pun terkejut kan. Daripada kita macam mana, gila-gila buat apa kan.
tiba pergi mana pergi kopiah. Memang orang terkejut kan? Memang orang terkejut kan? Kita kena slow-slow. Jadi apa lagi? Kalau yang mungkin couple jadi dia. Tu orang tak boleh cakap kan? Sebab macam haram. Bukan jadi haram dia kata. Jadi itu pun orang yang couple dia tahu kan? Dia tahu kan? Mungkin dia rasa bersalah kan? Tapi nak tinggal susah kan? Dia macam tak nak cakap macam ni kan? Mungkin hari ni kita rasa benda ni salah, esok break up terus kan? Takut dia bunuh diri pula kan? Macam tu kan? Point dia. Jadi itu lah, point dia ialah kita nak tinggal secara total, kita tak boleh secara mengejut. Sebab itu Allah takkan lama, InsyaAllah. Dan hanya slow-slow tapi kena betul-betul nekat dari segi persediaan nak berubah tu. Jadi yang itu lah kalau kita pasal game tadi kan, maknanya kita nak berubah tapi bila tak main kita rasa hati kan, rasa kosong kan. Sebab dah asyik main je, memang 24 jam tu kalau kita peruntukkan 3 jam main kan. Kalau tak main 3 jam tak boleh kan. Kejar sangat 3 jam? Kejar sangat? Oi. 5 jam. Maknanya dia nak berubah tapi sebab susah kan. Dah sebati je. Jadi benda ni akan biasa orang, ini masalah biasa lah orang-orang yang tinggalkan jahiliah kan. Jadi macam mana nak atasi? Satunya ialah kena, poin yang pertama, kena sibukkan diri dengan kawan-kawan dan persekitaran yang baik kan. Sebab biasanya benda-benda yang macam kita cakap tadi, jahiliah dari segi tengok bola ke, main game ke. Ini semua contoh lelaki lah. Kalau perempuan buat apa? Korea. Okay, Korea kan. Apa? Bola jaring? Main 4 jam sehari. Maknanya kita kena save. Maknanya cara nak atasi ni, poin yang pertamanya ialah kita kena sibukkan diri dan kawan-kawan dengan kita cari kawan yang baik dan persekitaran yang baik kan. Kalau persekitaran tu baik, macam cakap persekitaran yang baik kan. Contoh macam mungkin kalau kita main game, persekitaran yang baik untuk kita tak main game ialah laptop rosak kan. Betul kan? Maknanya laptop rosak tu bagus untuk kita yang dah gila main game. Maknanya tak boleh main game kan. Bagus aku tak nak main game kan. Tapi tu tak cukup kalau kawan-kawan kita tak cukup baik kan. Kawan-kawan kita tak cukup baik kan. Kau tak ada laptop nak jago ni kan. Jom main CS. Apa Dota ke kan. So dua-dua ni kena apa orang kata kondusif kan. Maksudnya kawan-kawan kena baik. Kawan-kawan bukan jenis yang dajal macam tu. Dan kita nak berubah, dia pula yang nak suruh kita jahiliah balik kan. Yang persekitaran pun sama kan. Itu satu lah, poin yang pertama. Maknanya memang tu lah, memang kita kalau tinggal terus tu memang tak tenang kan. So cara nak atasi benda tu ialah yang tu lah, kawan-kawan dan persekitaran yang baik. Dan kita kena sibukkan diri dengan aktiviti, penuhkan jadual kita supaya kita tak payah nak letak lah. Main game, nak tengok bola lama-lama dalam tu. Kalau kita buat apa? Pie chart kan. Kita buat ni masa study, ni masa untuk solat, masa untuk makan, masa untuk ni. Kita penuhkan sampai jangan bagi dia kosong untuk kita tak main game atau apa ni, tengok bola atau tengok Korea kat dalam pie chart 24 jam kita tu. Cubalah buat apa pun yang sibukkan diri kan. Dan kawan-kawan sangat penting lah. Biasanya kita buat kita biasa apa, kalau seorang-seorang ni cenderung untuk buat jahat lagi kuat kan.
berbanding berkumpulan. Ke berkumpulan lagi dahsyat. Tak apa. Tapi biasanya macam tu lah. Biasanya tinggal seorang tu memang akan banyak bisikan lah. Tengah tak ada kerja tu. Saya buka lah. Ni bisikan-bisikan lah kalau kita duduk seorang. Buka lah. Benda apa? Apa? Main game apa semua. Jadi setuju main game tengok bola tu adalah jahiliah. Tapi ada ceh lah kata. Tapi tu lah kata memang apa? Nak berubah tadi kena slow-slow dan kena betul-betul nekat lah. Okay. Main tu lah. Ni kalau memang masa kita dah kosong sangat, memang betul saya tak ada nak buat apa kan, cari kan, cari member ke apa. Okay, jom tadarus tahun. Cuba lah cari apa-apa aktiviti yang memang akan membuatkan korang ada something nak buat. Jangan biar masa kosong. Sebab kalau ada satu gambar ada orang buat manusia tambah masa kosong sama dengan maksiat. Apa? Ada pernah nampak gambar? Tak pernah? Apa? Malaysia tambah masa kosong sama dengan permulaan maksiat. So, bila dah free dengan masa, tak ada benda nak buat kan? Mula lah orang-orang kan? Buka je apa? Tidur okey. Main game. Apa lah? Lepas poin tu. Jadinya kalau kita tengok dalam kat kertas tu, dalam surah Al-Baqarah, dia kata ini adalah kerana Islam tidak menerima sebarang percampuran antara keduanya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maksudnya, saya ramai dah biasa dengar ayat ni. Baik orang-orang yang beriman, masuklah kau ke dalam Islam fisilmi kafah, secara keseluruhan. Dia tak ada nak masuk sikit-sikit kan. Macam kita cakap tadi, kita banyak sikit kan. Macam bab makanan, ni tak boleh, haram. Kau atau kau tumpah pun kau makan kan. Tapi bab lain kita tak fikir kan. Macam main game lama-lama sampai melambatkan solat. Kita main game je, jangan kan. 9 gag. Kau kat 9 gag lama-lama sampai ke kau tak nak 9 gag? Meme. Meme. Okay, meme. Maknanya, sebenarnya poin dia ialah dia contohnya macam tengah hujan kan. Kawan kita duduk kat luar kan. Kita mungkin kat apa? Bayangkan. Kata luar pintu tu kena hujan kan. Ada kawan kita kat luar kan. Kita panggil dia, kita masuk. Dia berteduh jangan kena hujan kan. Jadi dia sama ada dia kena hujan atau dia masuk berteduh kan. Dia tak ada nak tengah-tengah. Kalau tengah-tengah dia akan basah. So dia pilih untuk kena basah hujan ni, dia masuk berteduh, tak kena hujan masuk. Macam tu Islam kan. Bila masuk Islam, memang Islam betul. Tak ada nak campur-campur kan. Benda ni Islam, benda lain susah nak ikut Islam bab ni. Apa yang ni tak payah ikut Islam. Dia tak ada macam tu kan. Betul Allah kata orang yang beriman masuklah Islam secara keseluruhan. Tak ada nak separuh-separuh kan.
Ada juga contoh ayat lain yang apa kot? Ayat lain yang dia punya maksud dia lebih kurang macam ni lah. Yang Allah kecam tindakan ada segolongan tu yang dia terima Islam bila Islam mendatangkan kebaikan kepada dia. Ini bila waktu Islam tu tak memberikan apa kat dia, dia tinggalkan Islam. Peristiwa macam tu ada kat Al-Quran. Dan Allah sangat marah kepada golongan yang macam tu kan. Allah, jadi itu bab meninggalkan jalan secara total dan cara-cara mengatasi tadi tu. Kemudian meninggalkan jahiliah ini secara ringkasnya perlu dilaksanakan dengan yang pertama, akidah yang sejahtera. Akidah yang sejahtera ni maksudnya sejahtera, maknanya dia akidah yang betul dan kuat. Akidah ni kalau literally maksud dia ikatan atau pegangan. Akidah yang sejahtera ni maksudnya akidah yang betul dan kuat. Dia boleh jadi akidah betul tapi tak kuat. Akidah betul lah, akidah Allah dan Rasul kan, akidah Islam kan, tapi tak kuat. Kalau tu jadi macam bola besi tadi, dalam je akidah, luar-luar tu tak. Boleh tak jadi akidah kuat tapi tak betul? Tu boleh dia jadi kena Syiah. Betul lah. Ya, akidah dia kuat kan. Dia orang percaya gila-gila kan, sampai menyesa diri macam-macam nanti upacara kan. Ataupun macam apa? Macam Sami Buddha ke apa kan. Kan dia orang kita tengok khusyuk kita kan. Tasbih pun lagi besar dari kita. Itu akidah dia kuat tak? Di mana-mana pun dia lihat pakai pakaian dia tu kan. Yakin gila dengan akidah dia. Tapi tak betul kan. Maksudnya tu kuat tapi tak betul kan. Maksudnya kena dua-dua. Akidah yang betul dan betul-betul kuat lah. Ini kalau kita betul-betul apa? Akidah kita tu betul dan betul-betul berpegang dengan akidah kita tu, InsyaAllah dia akan jadi macam, kalau analogi bola besi tu akan melebur kepada lapisan kedua dan ketiga. Dan orang pun akan nampak. Kalau tak, sebab tu yang kita kadang-kadang kita tengok orang tu macam betul ke dia ni Islam ni kan? Orang Islam pun macam ni kan? Macam nanti ada siapa lah cerita sampai orang kafir tanya kan, orang non-Muslim tanya dia, member you tu Islam ke? Dia tengok dia minum arak kan? So macam, dia jadi macam tu lah, kalau akidah betul tak kuat kan? Dia jadi akan mengelirukan orang bukan Islam dan orang Islam sendiri kan? Kemudian ibadah yang sahih. Ini ialah poin-poin meninggalkan jahiliah ni. Kena ada benda-benda ni. Satu akidah yang sejahtera tadi dan ibadah yang sahih. Kalau baca tu Al-Fudail bin Iyad ketika menerangkan firman Allah SWT yang bermaksud untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Maknanya Ibnu Al-Fudail kata masuk ayat siapakah yang lebih baik amalannya ni dah yang paling ikhlas dan yang paling betul. So dia macam akidah tadi ada dua kan. Ni pun ada dua kan. Akidah tadi betul dan kuat kan. Jadi yang ibadah ni pun yang paling ikhlas dan yang paling betul. Maksudnya tak boleh kita buat benda tu, kita betul lah semayang betul kan. Semayang apa semua, puasa kita ikut syariat, tapi tak ikhlas. Kalau tak terima kan. Dan tak boleh juga ikhlas tapi tak betul kan. Betul macam apa? Nak semayang isyak kan, memang ikhlas habis nak semayang isyak ni. Allah saja aku semayang isyak 5 rakaat. Tak betul lah kan. Dia ikhlas dan memang ikhlas habis lah. Tapi tak betul, so Allah tak terima ke. Jadi itu lah ibadah yang sahih tu, yang paling ikhlas dan yang paling betul. Kemudian dia sambung
masa amalan yang dilakukan dengan ikhlas ialah dilakukan kerana Allah. Dan amalan yang betul ialah dilakukan mengikut sunnah dan mengikut syariat. Yang poin yang ketiga, akhlak yang murni. Yang ni insyaAllah akhlak merupakan salah satu lambang pemisahan mukmin daripada jahiliyah. Banyak ayat Allah dan hadis yang menggesa mukmin meninggalkan akhlak jahiliyah. Antaranya tabarruj jahiliyah, hamiyah jahiliyah. Ini ayat-ayat jahiliyah yang ada. Ayat Al-Quran yang ada perkataan jahiliyah. Jadi dia kata ini tak dapat dicapai dengan hanya pembacaan semata-mata, tapi memerlukan kepada mujahadah dan latihan yang berterusan. Dan poin yang keempat dan kelima, jadi insyaAllah manhaj hidup yang lurus. Yang ni pun poin dia kita dah lebih kurang kita dah bincangkan tadi. Imam Ash-Shatibi berkata Allah telah menghadkan sesuatu kepada dua perkara, syariat dan hawa. Tak ada jenis yang ketiga kan. Ini kita pasal dua golongan tadi kan, kafir dan mukmin sama juga. Kalau yang dikata syariat ataupun hawa kan. Jadi kita boleh pilih sama kita nak ikut syariat atau nak ikut hawa nafsu. Jadi menjadi kewajipan seorang mukmin untuk hidup di atas manhaj Islam dan syariatnya sahaja. Rasanya nak tunjuk satu video. InsyaAllah kita dah yang sebelah ni dah ketiga kan. Rasanya tiga betul. Biasa. Ketiga sah. Ni mana cepat habis ni. Jadi password dia. Boleh datang. Antara yang amat merisaukan dan antara itu adalah soal masalah amat merumitkan. Kuat. Yang belakang mana? Yang depan tak dengar. Jelas. Antara yang amat merisaukan dan antara itu adalah soal masalah.
Boleh, boleh. Ada lampu ada. Boleh ada lampu depan? Kita semua lampu. Antara yang amat merisaukan dan antara isu ataupun masalah yang amat merumitkan fakta menunjukkan dan dikatakan menunjukkan bahawa peningkatan masalah sosial seperti membuang bayi, berzina ini meningkat. Dari kalau kita ambil daftar daripada JPN yang mendaftar anak-anak tidak sah taraf ini, yang mendaftar, yang tak mendaftar kita tak tahu ya, 234,000 dan ianya tidak menunjukkan kerana peluang untuk buat maksiat ini telah terbuka luas di mana-mana pun ada. Apabila kita tidak mendidik anak-anak kita untuk berupaya mengatakan tidak, anak-anak kita ni tak boleh nak kata tidak, mereka terpengaruh begitu mudah dan peluang untuk melakukan maksiat itu ada di mana-mana. Hari ini kita bersama dengan Umi Ros ataupun Puan Rosmawati Zainal, pengarah Rambut Sakinah, dan juga adik kita yang cantik manis, insyaAllah, walaupun tertutup mukanya tu, nampak begitu cantik, manis, akan berkongsikan pengalaman ini bersama kita. Nama yang diberikan hari ini kita panggil dengan panggilan Lia. Dia umur berapa Lia? 11 tahun. Dia hadir hari ini kenapa ni? Apakah yang terjadi pada Lia? Sudah melahirkan anak ataupun sedang hamil? Sudah melahirkan anak. Sudah melahirkan anak. Sudah melahirkan anak. Sudah melahirkan anak. Pada usia berapa tahun tu ya? 16 tahun. 16 tahun melahirkan anak. Pastinya melahirkan anak itu adalah akibat hubungan zina yang anda lakukan bersama dengan teman lelaki pada waktu itu? Masa kenal tu umur berapa? Masa kenal tu umur 15 tahun. 15. Kemudian lepas kenal, macam mana kenal dan bagaimana boleh sampai melakukan zina tu? Mungkin Lia boleh nak kongsi? Waktu umur 15 tahun, saya biasa sekolah, satu sekolah dengan adik. Hujung tahun form 2, saya kenal dengan boyfriend saya tu. Kenal dekat mana? Dekat sekolah. Dekat sekolah. 15 tahun maknanya form berapa tu? Form 3. Form 3. Tahun ni daripada hujung tahun form 2 sampai tahun lepas. Dalam bulan 2, macam kawan cabar. Kawan cabar Lia untuk melakukan zina. Dia cakap macam mana Lia? Dia cakap macam, dia cakap persekitaran ni dah normal macam tu. Dia cakap Dah biasa, benda tu tak ada apa ya. ha. Lepas tu dia tak rasa, patut tak aku buat macam ni ataupun macam mana? Sebab rasa benda tu dah biasa. Sebab kawan-kawan boleh buat, fikir kenapa kita tak boleh buat. Dan kawan-kawan Lia yang form 3 ni akan menceritakan pengalaman mereka pada Lia. Dia akan cerita apa yang aku pernah buat, best apa macam tu. Lia ada masalah dengan keluarga tak? Kayaknya tak rapat je lah keluarga tu je. Tak rapat maknanya memang jarang bercakap. Lia anak yang keberapa? Anak sulung. Sulung. Anak sulung. Adik-beradik berapa orang Lia? 4. 4. Dengan mak dengan ayah, adakah hubungan mak dengan ayah baik ataupun mereka ada masalah? Hubungan mak dengan ayah baik. Tapi saya kurang macam menceritakan masalah. Kenapa dia tak cerita pada mak dan ayah? Bila ada orang cabar tu, dia tak pergi ke kat mak kata, dia ada boyfriend sekarang. Ada orang cakap dekat dia macam ni, dia memang tak cerita langsung dekat mak dan ayah. Tak cerita. Kenapa dia takut ke apa? Sebab takut mak ayah marah. Sebab kecil lagi dah pandai buat benda macam ni. Tapi sebelum dia buat, dia tak pernah tanya kat mak dan ayah. Mak dan ayah tak pernah berbicara mengenai mengenai perkara-perkara seksual, reproductivity ni tak pernah bincang? Tak pernah. Dia tahu tak bahawa dengan melakukan hubungan zina tu dia boleh mengandung? Tahu. Jadi apakah yang menyebabkan Lia berani adalah kerana dicabar. Lepas Lia melakukan tu ada rasa bersalah, rasa berdosa, takut pada Allah, memang tak ada langsung. Memang tak ada langsung rasa-rasa macam tu. Rasa biasa je sebab kawan buat dia orang okey je. Rasa macam benda tu biasa. Okey. Setelah itu, setelah Lia hamil, kemudian apa yang terjadi? Bila Lia tahu Lia hamil? Sebab kadang-kadang kita tengok adik-adik yang muda ni dia tak tahu, dia tak datang haid 2-3 bulan pun dia tak
dia tak peka dengan mentor. Lia pula macam mana? Saya waktu tu baru pasang PMR. Pasal period datang lewat. Bulan 9 period datang lewat. Lepas tu bulan 10 period tu tak datang. Waktu tu dah takut dah sebab dah agak mungkin mengandung. Lepas tu saya beli pregnancy test. Test memang positif mengandung. Lepas tu tak tahu berapa bulan. Lepas tu? Waktu tu memang fikir nak gugur je lah. Kenapa? Ada kawan-kawan yang memang dah mengandung ke? Ada kawan-kawan yang Atau dia orang pun gugurkan? Orang gugur kan. Dekat mana dia orang gugurkan, macam mana dia? Yang diorang yang saya tahu diorang pergi klinik gugurkan. Ada yang makan ubat, ada yang makan nanas, makan. Jadi perkara-perkara ni dia bincangkan bersama kawan-kawan dia. Tanpa ada orang besar lah. Maknanya dia kawan-kawan ni bincang-bincang macam mana nak gugurkan. Dengan teman lelaki atau tidak? Dengan teman lelaki. Oh, jadi mereka pun bagi cadangan lah macam mana nak gugurkan, ataupun mereka yang bawa pergi ke klinik? Macam tu diorang yang bagi cadangan. Diorang yang bagi cadangan. Okey. Kemudian setelah dia tahu dia hamil, ke mana dia pergi? Cuba gugurkan jugalah. Ya, saya cuba gugurkan. Saya cuba makan nanas, air kuk dengan ubat cacing. Lepas tu benda tu tak jadi, tak gugur. So saya rancang nak lari dari rumah. Lepas tu Dalam masa tu tak sampai dari rumah, mak ayah dah tahu. Lepas tu mak ayah buat keputusan hantar saya ke Dato' Sakinah. Lia sebelum ni ada memang bersolat 5 waktu tak dia? Tak pernah. Tak pernah solat 5 waktu ya. Dia ada rasa takut kepada Allah? Ada rasa hubungan dengan Allah? Sebelum ni tak ada. Tak ada, sebelum ni tak ada. Tapi Alhamdulillah sekarang dah ada ya. Lia, satu lagi soalan sebelum tu kalau nak tanya, hubungan zina tu adalah satu hubungan yang biasa, memang kerap dilakukan ataupun sekali tu je dia? Kerap melakukan. Allah, semoga Allah memelihara Lia. Sesungguhnya orang-orang yang bertaubat itu akan diterima taubatnya, dan insya-Allah perkara baik yang dia lakukan akan menghapuskan segala dosa dia. Kami doakan dia semoga menjadi orang yang wanita yang solehah selepas ini. Di sini akan kalau itu anak saya kan, ataupun anak kawan-kawan kita kan, ya Allah, selamatkanlah anak-anak gadis kita di Malaysia. Ya Allah, Kak Ros. Kak Ros nak ceritakan, saya menggelepar dengan mereka. Kak Ros berhadapan dengan ni tak hari Ros Hampir tak ada hari. Yang satu hari kalau orang call, kalau Dato' Sakinah lebih pada 10. Dan di kalangan ibu bapa sendiri yang Kak Ros rasa paling sedih adalah apabila dia orang call SA dan tanya, Puan, ini pusat perlindungan ke? Jadi Kak Ros akan tanya, ya Encik, ya Puan, ada masalah apa? Dia kata, ni anak saya ada masalah. Masalah apa tu Puan? Masalah biasa. Saya kata, apa yang biasa tu Puan? Dia kata, biasalah orang-orang sekarang, anak-anak remaja sekarang mengandung. Saya kata, Encik, Puan, ini bukan masalah biasa. Ini zina. Ini satu dosa yang besar. Itulah yang anak-anak seperti Lia, kita rasa sedih sebab dia terkandas bersama dengan sahabat-sahabat dia. Kawan-kawan yang saling mempengaruhi perkara-perkara yang sangat bukan saja mereka ingin menzalimi diri mereka sendiri, bahkan mereka juga menzalimi sahabat-sahabat sebab tak ada yang menasihat, yang bagi nasihat yang betul pada mereka. Dan akhirnya tindakannya nak cari jalan untuk menggugurkan. Alhamdulillah pada bulan 2 mak dengan ayahnya sedar, mak dengan ayah orang yang menjaga solatnya, cuma anaknya ini terpengaruh. Jadi itulah yang menjadikan kita rasa Allahu Akbar, apa lagi yang kita boleh bantu dengan anak-anak ni kan. Anak-anak yang mak dengan ayah dia sentiasa mendoakan, dan Kak Ros rasa inilah dia the best part of doa mak dan ayah. Anak ini tak kesampaian sehingga boleh melacurkan diri ataupun terus-terusan berbuat kesilapan ini. Kak Ros, umur 15 ni umurnya masih very young, masih suci, kita tak tahu Kak Ros. Maksudnya kalau kita nak salahkan mereka ni Kak Ros, tak wajar. Tak wajar. Tak wajar kita salahkan mereka, tapi ibu bapa, guru-guru, masyarakat tu yang mungkin lebih patut dipersalahkan. Bukan nak mencari salah sesiapa Kak Ros, tapi di manakah tanggungjawab kita sampai, ialah macam Kak Ros kata,
biasa. Bila Ya. mak bapak boleh cakap benda ini adalah benda Biasa. biasa. Jadi rasa sedih pada hati kita kan. Sebab dalam surah Ali Imran, auzubillahi minasyaitanirrajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan keberuntungan. Sebenarnya semua masyarakat, ahli keluarga boleh berperanan. Tapi masalahnya sekarang semua nafsi-nafsi. Semuanya sendiri-sendiri. Kita kata kubur kita, kubur orang. Sedangkan anak-anak seperti Lia ini sangat berkehendakkan kasih sayang, sangat berkehendakkan keprihatinan kita. Mereka mencari cinta. Ya, Dia mencari sebenarnya cinta. mencari cinta, perhatian, Ya. dan ini tidak diberikan. Ya. Dan mereka telah tersalah menguruskan cinta mereka. And nobody even care nak bantu. Tapi Kak Rom, nak kata tak ajar agama, kat sekolah ada. Ada. Masalah Tapi dia bukan masalah ajar, masalah terdidik dan menghayatinya satu. Itulah yang kita bawa ke. ini mungkin cerita Wah, semua dijemput eh. Jadinya insyaAllah sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, jadi video tadi tu sebenarnya saya dah tengok dah banyak kali kat tengok kan. Tapi memang setiap kali tengok cakap macam ni terlalu memang jujurnya memang sebelum ni saya tengok memang saya menangis ni sebab ramai orang cover lah. Tapi tak, siapa perempuan tu? Siapa perempuan yang di TV tu? Ya. Dia orang Islam. Dia orang Islam. Dia sahabat kita. Dia saudara kita. Se-Islam. Jadinya kalau kita tengok tadi tu, dengan statistik dia kata setahun beratus ribu orang terlibat dengan kes-kes macam tu. Dan Umi Ros tadi tu, dia apa kata, memang orang paling besar di Raud. Dah dengar Raud Dr. Sakinah ni? Dah dengar? Raud Dr. Sakinah ni memang tempat tempat perlindungan untuk remaja-remaja macam tu kan. Bayangkanlah satu hari dia dapat lebih daripada 10 call. Dan yang tadi budak tadi tu umur dia 16 kan. Jadi tak boleh nak bayang, ya Allah. Dan kes tu banyak melibatkan orang Islam kan, bukannya orang lain kan. Dan itulah yang membuatkan saya rasa, memang setiap kali saya tengok tu tak tahan, memang ya Allah, macam ni saudara-saudara aku kan. Kita tak rasa yang diorang tu saudara kita? Rasa kan? Memang diorang semua mungkin akidah yang sama kita. Tapi tak, bila dia interview tadi, pernah solat 5 waktu tak? Tak pernah kan? Dan bukan dia seorang kan? Kita tak boleh bayang berapa ramai remaja yang sama macam tu kan? Yang mak bapak bagus, itu baru yang mak bapak bagus. Yang Umi Ros kata mak bapak dia menjaga solat apa semua kan? Belum lagi mak bapak yang memang tak kisah agama anak dia. Lagi ya teruk kan? Dan sebab itulah sahabat-sahabat, hari ni kita bincang tentang sayonara jahiliah. Mungkin kita tak buat benda tu kan? Mungkin kita tak ada sampai zina, tak ada sampai minum arak, tak ada sampai teruk-teruk macam tu kan? Tapi poin ni adalah, ingat yang antara benda last Umi Ros cakap tu, semuanya nafsi-nafsi kan? Semuanya sendiri-sendiri kan? Itulah, kita rasa macam aku dah ada overseas kan? So kita memang tumpu study kita je kan? Ya, pointer aku okey lah. Pointer okey, dapat. Ya, dapat
dia sekala lepaskan stres tadi, main game, tengok Korea, tengok bola, suka main game apa semua kan? Main game. Main game untuk bayar nama pun dah lawa kan? Jadi itu maknanya masing-masing itu satu, maknanya itu lah. Maknanya kenapa kita rasa kita kena tinggalkan jahiliah ni adalah bukan sekadar sebab kita sendiri, tapi disebabkan saudara-saudara kita yang macam tadi tu. Dan bila tengok statistik yang sangat teruk macam tu, adakah kita masih tak rasa nak tinggalkan jahiliah-jahiliah yang kita tengah buat sekarang? Kalau tak rasa, insyaAllah kena cek email kita sebenarnya. Jadinya itu sebenarnya mungkin satu apa ni orang kata kata-kata penutup daripada saya. Bukan kita kena kenal jahiliah, kita nak tinggal jalan, kita kena kenal. Kita kena kenal jahiliah dan kenal Islam kan. Baru kita tahu mana jahiliah dan kita kena tinggal kan. Kita tinggalkan jahiliah tu bukanlah untuk kita sendiri semata-mata kan. Kita nak selamat daripada azab Allah. Baru kita tinggal jahiliah. Tapi sebab kita sedar bahawa banyak rakan-rakan dan saudara-saudara kita kat luar tu yang jahiliah dia lebih teruk daripada kita kan. Jauh lebih teruk daripada kita dan memerlukan orang-orang yang macam kita kan. Yang apa, sedar pentingan agama ni. Maknanya kita tinggalkan jahiliah ni bukan untuk diri sendiri semata-mata, tapi ialah untuk kepentingan umat Islam ni, untuk kepentingan saudara-saudara kita yang kat luar tu juga. Jadi insyaAllah mungkin kertasnya tak habis, tapi saya rasa beberapa poin penting saya dah sentuh kan. Dan insyaAllah yang hujung-hujung tu mungkin boleh baca kot. Allah rasanya boleh faham kot. Dan lepas ni kalau ada persoalan apa pun, insyaAllah kita ada LDK apa? Pasal. Jadi insyaAllah untuk slot kali ni itu saja daripada saya. Wallahualam, saya minta maaf banyak-banyak kalau memang slot saya Nora Jahiliah ni memang speaker dia kena apa kata, dia memang tanpa rasa bersalahnya menyalahkan orang lain. Tapi Wallahualam, yang baik datang dari Allah, yang lemah tu daripada diri saya sendiri. Bila kot, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Muslim.